Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas kita yang kedua untuk minggu ini. Seperti biasa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan sambung masih lagi dalam bab yang sama, bab 3, koordinasi dan gerak balas. Cuma bezanya hari ini kita akan buat homeostasis dalam haiwan dan tumbuhan. Okey. Jadi kelas kita yang pertama hari tu kita buat dalam manusia. Hari ini kita buat dalam haiwan dan tumbuhan. Okey, sama juga saya nak kreditkan kepada pemilik asal PowerPoint ini. Ini cikgu dia daripada SMK Ulu Tiram, SMK Ulu Tiram Johor. Okey, so kredit kepada pemilik asal dan sedikit pengubahsuaian daripada saya untuk kita sesuaikan dengan PDPR kita pada hari ini. Baik, sekarang kita nak tengok bagaimanakah homeostasis dalam haiwan. Jika awak tengok dalam gambar tu kita ada dua haiwan Ada haiwan yang pertama di atas tu adalah anjing dan di bawah adalah kucing. Baik, adakah homeostasis berlaku pada semua haiwan? Ya. Okey. Semua haiwan juga akan menjalankan proses homeostasis. Okey, bagaimana homeostasis berlaku pada kucing dan anjing? Tengok haiwan seperti kucing dan anjing tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Jadi dia special sikit, dia istimewa sikit. Kalau kita kelenjar peluh kita seluruh badan ada dia kulit kita. Tapi bagi kucing dengan anjing hanya berlaku di tapak kaki je dia ada kelenjar peluh. Jadi macam mana cara mereka ni tak jalankan homeostasis? Ini yang kita nak tengok hari ni Baik, sekarang kita tengok gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Jadi kita tengok kat sini ada gambar anjing dan kucing. Okey. Tengok yang pertama. Kucing, ini kita biasa tengok kita biasa tengok kucing dia akan jilat bulu dia. Baik, kenapa kucing menjilat bulu? Ada sebab bukan suka-suka hati je, ada sebab. Okey, kucing dia suka menjilat bulu. Kenapa? Bila dia jilat bulu, suhu badan dia akan berkurang. Maknanya suhu badan dia, kalau suhu badan dia tinggi, bila dia jilat bulu, suhu badan tu akan turun kembali kepada normal. Okay, itu yang pertama. Tengok yang kedua pula. Pagi-pagi siapa yang ada bulu kucing, pagi-pagi awak tengok macam mana rupa bulu kucing So pagi-pagi biasanya cuaca sejuk bila pagi-pagi. So bila pagi-pagi cuaca sejuk, bulu kucing ni akan menegak. Okay, kenapa menegak? Tujuannya adalah untuk memerangkap haba. Kita tu terhilang perkataan haba dia terselindar di belakang muka saya. Saya tak dapat nak keluarkan. Minta maaf Tapi kat sinilah memerangkap haba. Jadi pagi-pagi bila cuaca sejuk, bulu kucing dia akan menegak Tengok kat sini bulu kucing ni menegak ni. Okay? Untuk memerangkap haba. Okay, kalau hari hujan pun awak tengoklah macam tu juga bulu dia akan menegak. Okay, anjing pula. Biasa kita tengok anjing dia akan menjadikan dia punya lidah. Awak tengok kat sini. Okay, gambar anjing ni awak tengok gambar lidah dia ni terjelir. Okay, kenapa anjing menjelirkan lidah? Ada tujuan dia. Bukan saja-saja supaya suhu badan dia berkurang. Okay. Jadi bila dia jelirkan lidah, haba akan dibebaskan di situ. Okay. Itu cara dia nak bebaskan haba. So suhu badan dia berkurang, kembalilah kepada normal. Jadi ini cara homeostasis untuk dikawal perubahan suhu badan dia. Baik, tadi kita tengok dua haiwan Kita ada kucing, kita ada anjing. Ini haiwan belaan kita. Memang ada kat rumah kita. Kita biasa peluk-peluk. Okay? Satu lagi haiwan yang ada di rumah kita, cicak. Cicak. Tapi ini kita tak bela lah. Kita tak bela, tak ada siapa lah pula dah pergi peluk dia. Okay? So cicak dalam badan kita ni, dia pun sama juga. Dia perlu kawal atur suhu badan dia apabila suhu persekitaran berubah. Baik. Ada dua keadaan di mana cicak perlu kawal suhu badan dia. Yang pertama persekitaran yang sejuk. Yang kedua adalah persekitaran yang panas.
Jadi pada keadaan sejuk dan panas, badan dia akan lakukan mekanisme pembetulan yang berbeza. Kita akan tengok macam mana mekanisme pembetulan dia. Baik, pada persekitaran yang sejuk. Okey, persekitaran yang sejuk. Macam manakah mekanisme pembetulan yang berlaku kepada cicak? Tengok yang pertama. Aktiviti badan dia akan menjadi perlahan. Okey. Yang kedua, otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Okey, jadi bila otot berfungsi pada kadar perlahan, itu sebabnya badan dia jadi perlahan. Okey, pergerakan juga menjadi perlahan. Kadar metabolisme menjadi rendah dan suhu badannya menurun. Okey, itu cara dia. Okey. Baik. Macam mana pula mekanisme pembetulan bagi cicak pada persekitaran yang panas? Kita tengok yang pertama, jantung dia berdegup dengan cepat. Okey. Bila jantung berdegup dengan cepat, pergerakan akan menjadi semakin pantas. Okey, lajulah. Okey. Kemudian bila pergerakan pantas, kadar metabolisme juga cepat, tinggi. Jadi suhu badan dia akan meningkat. Okey, jadi ini yang berlaku pada cicak. Jadi hari ini, bolehlah awak tengok boleh tengok macam mana cicak di rumah awak. Bila cuaca sejuk, ada hujan ke, awak tengoklah cicak tu. Dia makin laju ke makin perlahan. Bila hari panas, tengok makin laju ke makin perlahan. Kita tengok nanti awak tengok So, kita buat pemerhatian lah. Okey, pemerhatian tengok cicak hari ni. Baik, haiwan seterusnya siput babi. Saya rasa masa kecil-kecil awak biasa main siput babi kot kan? Biasa lagi-lagi pelajar lelaki kita biasa tengok siput babi ni. Dan biasanya kalau awak tengok siput babi, di mana tempat laluan dia, awak akan nampak macam basah, berlendir gitu kan? Okey, kenapa macam basah-basah berlendir je? Dan kalau kita terpegang siput babi ni rasa macam sejuk-sejuk, berlendir kan? Macam geli-geli gitu kan? Okay, so kita tengok, apa yang ada pada siput babi? Siput babi dia kehilangan banyak air melalui penyedatan air di permukaan kulit. Jadi dari permukaan kulit dia akan mudah berlaku penyedatan air. Jadinya siput babi akan menghasilkan bendalir. Tengok dia akan hasilkan bendalir. Dan mencari tempat yang lembap. Mencari tempat yang lembap. Apa tujuan dia? Untuk mengurangkan penyedatan air. Dia nak kurangkan penyedatan air. Itu sebabnya kalau siapa yang suka ikut tolong mak ke, tolong ayah ke, tanam pokok, bersih-bersihkan rumput dekat pasu pokok bunga mak, awak senang jumpa siput babi di kawasan yang tertutup-tutup, yang tertutup. Biasanya di kawasan lembap dan gelap. Itulah duduknya siput babi. Dia nak kurangkan penyedatan air daripada badan dia. Itu cara dia lakukan homeostasis, mekanisme pembetulan dia. Baik, seterusnya kita tengok lebah pula. Lebah. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin. Lapisan kulit dia berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spiracle pada badan. Ini awak dah belajar masa sekolah rendah. Saya tahu. Sekolah rendah dah belajar tentang spiracle pada badan dia. Jadi lapisan badan dia adalah kulit berlilin. Lapisan kulit berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spiracle pada badan. Jadi apa yang cara lebah nak lakukan mekanisme pembetulan untuk mengurangkan kehilangan air, untuk mengekalkan keadaan badan dia, homeostasis dia macam mana? Jadi lebah dia akan menutup spiracle. Dia akan menutup spiracle antara dua gerakan pernafasannya. Untuk mengurangkan kehilangan air. Itu cara yang dia buat. Jadi setiap organisma hidup dia ada cara yang berbeza. Tak ada yang sama. Sangat unik. Semua benda hidup adalah unik. Baik, kita ada dua haiwan yang besar. Haiwan yang besar. Macam mana cara dia menyejukkan badan ketika panas? Jadi kalau awak tengok, ni adalah badak air. Badak air, kalau kita pergi ke zoo, kita akan nampak. Badak air ni dia suka berendam dalam air. Baik, kenapa dia berendam dalam air? Suka-suka hati ke? Suka berenang ke?
Kenapa? Okey. Jadi badan air dia berendam dalam air ada tujuan dia. Apa tujuan dia? Untuk menyejukkan badan ketika panas. Okey. Jadi bila badan dia panas dia akan berendam lah. So badan dia akan sejuk balik. Okey, gajah pula. So kalau kita tengok gajah ni dia suka kipas-kipas telinga. Kenapa lah gajah ni nak kipas-kipas telinga? Saja-saja ke halau nyamuk ke? Okey. Ada dia sebab. Jadi bila gajah ni dia kipas-kipas telinga, fungsinya pun sama untuk menyejukkan badan ketika panas. Okey. Bukanlah saja-saja nak halau nyamuk ke, tak ada. Ada sebab. Okey. Okey, so unik. Boleh tengok. Jadi kita tengok badak air dengan gajah. Okey, badak air dengan gajah dia nak sejukkan badan ketika panas. Baik, sekarang ni ada haiwan dia nak sejukkan badan. Ada haiwan pula dia nak panaskan badan. Okey, jadi kat sini kita ada 3 contoh haiwan yang nak memanaskan badan. Okey, kita ada gambar arnab, kita ada gambar beruang kutub dan kita ada ular. Okey, jadi 3 haiwan ni dia nak panaskan badan ketika sejuk pula. Baik, macam mana arnab nak memanaskan badan ketika sejuk? Tengok ya, arnab dia akan kembangkan bulu dia. Jadi bulu dia akan menegak. Sama macam kucing. Kucing pun sama Kalau dia sejuk, dia akan kembangkan bulu dia. Okey, tengok pula beruang kutub. Kalau nak panaskan badan, bila cuaca sejuk, macam mana cara nak panaskan badan? Sama juga. Yang pertama dia kembangkan bulu dia juga. Okey, kembangkan bulu. Okay, cara yang kedua, pada badan beruang kutub sebenarnya dalam lapisan bawah kulit dia ada lapisan lemak yang tebal. Okey. So bawah kulit dia ada lapisan lemak yang tebal. Jadi lemak ni fungsinya adalah untuk memanaskan badan. Okey. Saya rasa sekolah rendah dah belajar dah fungsi lemak kan? Okey. Kemudian gambar kat bawah ni kita gambar ular. Okey, ular. Jadi kenapa ular bergulung-gulung gini? Ini namanya berhibernasi. Okey, ular ni berhibernasi. Apa tujuan berhibernasi? Sama juga. Bila dia nak panaskan badan dia pada musim sejuk, dia akan buat macam inilah, berhibernasi namanya. Okey, jadinya unik sangat unik. Okey, sangat seronok sebenarnya belajar bab homeostasis ni, kita akan dapat banyak pengetahuan. Okey. Jadi kita tengok bagaimana homeostasis berlaku pada haiwan. Sekarang kita tengok macam mana pula homeostasis berlaku dalam tumbuhan. Okey, apakah nama proses yang untuk homeostasis tumbuhan? Okey, tengok yang pertama. Air daripada tumbuhan hilang melalui suatu proses, satu proses yang dikenali sebagai transpirasi. Okey, jadi bila tumbuhan dia akan kehilangan air. Bila cuaca panas, air akan mula hilang daripada tumbuhan. Jadi proses ini kita namakan sebagai proses transpirasi. Okey. Baik. Dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dalam bentuk wap air. Okey, dalam bentuk wap air. Jadi dia akan hilang ke persekitaran, maknanya masuk ke dalam udara melalui liang-liang halus pada daun, namanya ialah liang stoma. Okey, jadi kalau awak lihat gambar rajah di sini, perkataan kat sini dia tulis transpiration kan? Okey, transpirasi lah tu, ini bahasa Inggeris. Okey, kemudian awak dah boleh nampak ada lubang-lubang kat situ. Baik, saya akan gunakan warna merah kat sini. Okey, kita nampak kat sini. Ada 1 lubang, 2 lubang, banyak. Lagi 3, 4, banyaklah. Okey, jadi semua lubang-lubang ini kita namakan ni sebagai liang stoma. Okey, so liang stoma ini dia boleh terbuka dengan luas, dia juga boleh tertutup. Okey, jadi bila dia terbuka, banyak uap air, banyak uap air akan keluarlah daripada liang stoma ni. Jadi bila banyak uap air keluar, maka kadar transpirasi akan menjadi sangat tinggi. Jadi bila liang stoma tu terbuka kecil sahaja, kadar transpirasi akan rendah. Maknanya kehilangan uap airnya adalah sedikit. Jadi ini sebenarnya penting ke tidak proses transpirasi ni? Penting. Sebab ini adalah satu sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey? Sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi dengan adanya proses transpirasi, air akan diangkut daripada akar naik ke daun. Okey? Sekarang kita tengok gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ini sebenarnya
menunjukkan bahagian akar, okey. Bahagian akar. Okay. Bahagian bawah ni, bahagian bawah ni, saya guna warna merah Bahagian bawah ni di sini adalah bahagian akar. Okay. Bahagian atas yang awak nampak warna hijau ni, ini adalah bahagian batang. Kemudian hujung sikit kecil nampak ni, ini adalah bahagian daun. Baik. Sekarang ni katakan awak siram pokok. Okay. Bila awak siram pokok, siram pokok, kita ambil warna biru lah, kita siram pokok air biru. Kita siram pokok, kita siram pokok. Bila kita siram pokok, air akan masuk ke tanah sini. Okay. Bila air masuk ke dalam tanah, bahagian daun pula, bahagian akar. Okey, bahagian akar yang awak nampak ni. Okey, ni bahagian akar lah ni. Akar ini di sinilah yang akan dimasuki oleh air. Okey, dia akan menyerap air. Okey, jadi bahagian akar ni akan serap air. Awak tengok sini Bahagian akar, saya akan guna highlight warna kuning pula Bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Okey. So, serap. Bila serap, apa jadi? Kita tengok kita guna warna biru air. Okay, jadi air akan naik. Okey. Air akan naik daripada akar ni, naik ke atas, masuk ke bahagian batang pokok, kemudian dia akan pergi ke bahagian daun. Okey. Jadi macam tu cara air diserap. Okey. Baik, jadi apa kaitannya dengan transpirasi yang kita sebut tadi proses transpirasi tadi? Jadi apa perkaitannya pula? Tengok sini. Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Maknanya tadi, sebab kita kata pada daun ada liang stoma. Okey, pada daun ada liang stoma. Bila liang stoma terbuka, air akan keluar. Okey, air akan keluar dalam bentuk wap air. Jadinya, bila adanya proses transpirasi, air akan diserap oleh akar. Okey, air diserap oleh akar, naik ke bahagian batang ini, pergi ke bahagian daun, sampai ke daun, air itu akan keluar dalam bentuk wap air. Dia akan keluarlah ni. Banyak air akan keluar dalam bentuk wap air. Okey? Okey, seterusnya. Penyejatan air. Okey, penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Jadi bila air naik tadi, bila air naik daripada akar, naik ke batang, naik ke daun. Bila air naik sampai ke daun, maknanya air tu dia akan pergi ke semua bahagian tumbuhan. Dia pergi sini. Semua tempat ni dia akan pergi. Sebab dia nak sampai ke daun, dia akan lalu semua bahagian tempat. Semua batang, daun, semua dia akan lalu. Jadi, dengan adanya proses transpirasi, berlakulah penyejatan di situ. Maknanya, apa yang jadi kat sini? Kat sini tengok ulang balik ayat yang kedua tadi. Penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Okey? Jadi bila air lalu, semua bahagian tumbuhan ni air lalu, maknanya seluruh bahagian ini, bahagian tumbuhan akan jadi sejuk. Okey? Jadi bila cuaca panas, kadar transpirasi semakin tinggi, maknanya semakin banyak air akan diserap daripada akar naik ke bahagian daun, maknanya semakin banyak air diterima oleh pokok, pokok itu akan dapat disejukkan semula. Itulah cara transpirasi membantu homeostasis dalam tumbuhan. Okey, tengok ayat yang kedua ni, nombor 2. Nampak nombor 2 ni? Okey, transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Okey, tengok eksplorasi sains. Kira-kira 90% air yang diserap oleh akar tumbuhan hilang melalui transpirasi. Banyak 90%. Maknanya hanya 10% sahaja diambil oleh pokok, tumbuhan. Lagi 90% hilang sebagai wap air dalam proses transpirasi. Okey, tadi saya disebut perkataan stoma. Saya disebut perkataan stoma. Okey, stoma. Stoma ni adalah lubang-lubang halus liang-liang halus pada bahagian daun. Okey. Baik. Baik, stoma ni dia ada pasangan dia stoma ni dia berpasang dengan sel-sel pengawal. Okey. Yang mana satu liang stoma
yang mana satu sel pengawal. Kita tengok sekarang ni. Okey, sekarang ni kita tengok perkataan yang di atas mula-mula ni, sel-sel pengawal. Okey, mana satu sel pengawal? Yang ini. Okey, saya tunjuk Nampak ni? Saya warna lain lah, warna merah pula. Yalah. Alright. Ni sel pengawal lah ni. Dia sepasang. Sel pengawal ni sepasang. Satu kat situ, satu dekat sini. Ni. Okey, so ada dua. Ni sepasang sel pengawal ni. Apa fungsi sel pengawal? Tengok Dia mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Dia mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Merah pula kan? Okey. Terpadamlah merah ni. Takut tak nampak. Okey, tak nampak nanti. Okey, kita ambil warna merah kuning balik. Okey, apa fungsi sel pengawal? Mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, itu fungsi dia. Okey, seterusnya. Pada waktu siang. Tengok waktu siang. Stoma terbuka untuk pertukaran gas. Okey, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Jadi pada waktu siang, liang stoma ni akan terbuka untuk pertukaran gas. Pertukaran gas ni untuk proses apa? Ada dua proses lah. Yang pertama respirasi, yang kedua adalah fotosintesis. Okey? Okey, seterusnya. Apabila liang stoma terbuka pada waktu siang. Okey, so siang. Ingat waktu siang, liang stoma terbuka ni. Okey, jadi bila berlaku pertukaran gas pada masa yang sama. Okey, pada masa yang sama, apabila stoma terbuka, wap air akan hilang daripada daun dan ini menyebabkan kadar penyerapan air oleh akar akan meningkat. Okey, dia akan menyebabkan kadar penyerapan air oleh akar meningkat. Okey, jadi bila penyerapan air meningkat kat sini, liang stoma terbuka, kadar transpirasi pun akan menjadi tinggi. Okey, tinggi. Ini keadaan dia lah Ini keadaan dia. Jadi pada waktu siang, pada waktu siang, siang. Pada waktu siang. Ni siang siang. Kita boleh nampak stoma akan terbuka. Liang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okey. Jadi itu kadar transpirasi dia macam tu lah. Okey. Baik. Kemudian ada satu lagi situasi pada hari siang masih lagi pada hari siang, tapi masa ni suhu terlalu tinggi, maknanya terlalu panas. Okey. Biasanya tengah hari terlalu panas, sangat panas. Okay, jadi bila terlalu panas, apa yang berlaku? Homeostasis perlu berlaku di sini Jadi bila suhu terlalu panas, liang stoma, ni liang stoma, tadi dia terbuka kan? Pada waktu siang kan? Sekarang ni liang stoma ni ni liang stoma ni, warna hijau ni, nampak ni hijau ni. Ni liang ini. Okey, sekarang ni liang stoma ni dia akan tertutup. Okey. Tadi dia terbuka, sekarang ni dia tertutup. Okey. Siang dia terbuka sepatutnya, tapi pada keadaan terlalu panas, liang stoma akan tertutup. Nampak ni? Warna hijau tadi Tadi saya warnakan warna merah, saya dah padam balik. Okey, dia akan tertutup. Baik. Kenapa sekarang liang stoma tertutup? Okey. Okey, sekarang liang stoma tertutup kembali pada suhu yang terlalu tinggi. Okey, tengok pada suhu yang terlalu tinggi. Okey, pada suhu yang terlalu tinggi. Tinggi sangat suhu. Stoma akan tertutup. Okey, jadi stoma akan tertutup. Liang stoma akan tertutup. Kenapa tertutup? Untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okey. Apa akan jadi pada tumbuhan kalau pada cuaca yang terlalu panas tapi liang stoma ni, liang stoma ni dia tak mau tutup. Dia sentiasa terbuka juga. Apa yang jadi? Wap air daripada tumbuhan akan sentiasa keluar dalam bentuk wap air melalui proses transpirasi dan akhirnya pokok itu akan layu dan lama-lama dia akan mati. Okey, itu sebabnya
pada keadaan cuaca yang terlalu tinggi, okey, terlalu tinggi, liang stoma akan tertutup. Jadi awak tengok gambar sini, okey, gambar ni, okey, yang warna ni, okey, awak tengok ni. Ni liang stoma lah ni yang saya bulatkan ni, liang stoma ni, ni tertutup. Okey, liang stoma dah tertutup balik. Okey, saya nak, ini tak wajib lah benda ni aktiviti tak wajib. Tapi kalau awak nak melihat sendiri macam mana proses transpirasi berlaku pada tumbuhan, awak boleh cuba. Okey, ni saya buat sendiri di rumah lah. Okey. Okey, ini apa yang saya buat. Mula-mula saya cari satu pokok. Tak kisahlah pokok apa pun awak, tak kisahlah. Okey, cari pokok yang berdaun macam ni. Okey, cari pokok bahagian berdaun. Okey, pada hari siang, pada hari siang, awak cari satu pokok, kemudian awak ambil satu plastik, okey, beg plastik, awak balut daun tu dengan beg plastik macam ni. Okey. Lepas awak balut, awak biarkan plastik tu pada pokok tu, okey, pada daun tu, biarlah dalam 1 jam. Okey. 1 jam, saya buat setengah jam je. Okey. Selepas setengah jam saya tunggu, saya buat tak lama sangat setengah jam. Saya buat lebih kurang pukul 11 pagi lepas saya sidai pakai baju. Minggu lepas saya buat. Okey. So, kalau tengok dalam plastik ni sekarang, tadi asal ni plastik tu kering dalam tu kosong tak ada apa-apa. Sekarang ni kalau awak tengok, dalam plastik ni sekarang dah ada wap air. Nampak macam putih-putih dalam ni? Ini adalah wap air. Okey, wap air terkumpul. Okey, ini saya buat pada pukul 11 pagi. Okey, lepas setengah jam dah nampak wap air terkumpul. Kalau cuaca dah makin panas pukul 12 macam tu, kalau awak tengok pukul 12, kalau awak balutkan daun ni, okey, pukul 12, dia akan lagi banyak lah air, lagi banyak. Okey, kalaulah pokok tu tak kena matahari, okey, kalau pokok yang awak pilih tu tak kena cahaya matahari, okey, awak tak kena cahaya matahari, kemudian awak buka bahagian daun macam ni jugalah, tapi pokok tak kena matahari. Okey, apa yang awak dapat kumpul, wap air yang terkumpul makin sedikit. Okey, jadi bila ada cahaya matahari waktu siang, wap air itu akan terkumpul. Kalau pokok itu tak kena matahari, wap air terkumpul sangat sedikit. Kalau cuaca yang sangat panas, okey, makin panas, awak boleh cuba taruh plastik. Lagi banyaklah sebenarnya, lagi banyak. Okey, boleh cubalah kat rumah sendiri. Seronok sebenarnya, ini adalah pengetahuan. Sebenarnya eksperimen untuk sains ni bukan semuanya kena buat kat dalam makmal. Buat kat rumah je. Itu sebabnya saya suruh buat eksperimen di rumah sahaja. Sebenarnya lebih seronok buat di rumah sebab kita nampak dia lebih mudah sebenarnya. Baik, yang terakhir, apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup? Apa pentingnya? Okey, kepentingan homeostasis. Ini kita nak tahu. Penting homeostasis ni. Apa jadi kalau tak ada homeostasis? Tengok yang pertama. Kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum. Okey? Satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang berbeza. Okey, enzim yang peka kepada perubahan persekitaran. Okey, sekarang ni enzim ni kalau suhu terlalu tinggi dia boleh memusnahkan enzim dalam badan. Okey, itu sebabnya enzim ini suhu badan kita ini perlu kita kawal. Okey, perlu dikawal atur supaya enzim itu dapat bertindak. Okey, dapat bertindak. Okey, seterusnya perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim. Itu yang saya sebut tadi. Kita harus bersyukur kerana homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okay? Jadi itu kepentingan homeostasis. Bukan untuk kita je. Untuk haiwan, tumbuhan. Terakhir sekali, kita dah habis bab 3 dah habis sebenarnya. Bab 3. Ini adalah kerja rumah. Okey. Buku SPS, muka surat 38, 39, 40. Okey. Muka surat 38, 39, 40. Okey. Jadi pastikan awak jawab soalan ini
3 muka surat. Kemudian jangan lupa di ruangan komen tuliskan nama dan nama kelas. Saya tak tahu kenapa video yang sebelum ni, video yang pertama yang saya share, dia tak boleh pula nak tulis komen pula nama dengan kelas. Saya pun tak tahu, saya dah cuba baiki pun tak boleh juga. Okey, yang ini saya cuba tengoklah, kita tengok macam mana. Kalau misalnya ada masalah, siapa yang tak boleh letak nama dengan kelas di ruangan komen, macam biasalah, terus masuk dekat dalam kita punya grup. Baik, kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.